Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini, kami dari kumpulan 8 ingin membentangkan tugasan 1 bagi subjek GGGA 5022 Pentaksiran Pembelajaran mengenai penilaian rubrik, iaitu rubrik analitik dan juga rubrik holistik. Sebelum memulakan pembentangan, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan 8 iaitu terdiri daripada Cheong Hui Ting, Najma Liana binti Ahmad Nawawi, Zuhnun Akmal bin Kamari, Nur Fardiana binti Azizi, Nur Hidayah binti Muhammad Asri dan Nur Diana Amalin binti Muhammad Khazuran. Jadi untuk menyelesaikan tugasan ini, kumpulan kami telah memilih tajuk Pertandingan memasak secara berkumpulan sempena sambutan Hari Guru sebagai satu aktiviti untuk diberi penilaian secara analitik dan juga holistik. Pengenalan. Rubrik adalah salah satu sistem atau alat pemarkahan yang sangat sinonim dalam kalangan para guru pada masa kini untuk mendapatkan penilaian yang sangat memuaskan, tepat dan mudah. Antara fungsi utama rubrik adalah untuk membuat sesuatu penilaian secara seimbang, tepat dan juga saksama bagi memperoleh maklumat secara kuantitatif mengenai pencapaian sesuatu aktiviti. Maka, bersempena sambutan Hari Guru Sekolah, pertandingan memasak secara berkumpulan telah dipilih sebagai aktiviti yang akan diberi penilaian menggunakan pendekatan kedua-dua rubrik, iaitu rubrik analitik dan rubrik holistik. Definisi rubrik analitik dan rubrik holistik. Rubrik analitik merupakan penelitian jawapan dalam bentuk esei dengan menggunakan beberapa kriteria yang terperinci. Sebagai contoh, jika terdapat pertandingan menyampaikan pidato di sekolah bagi pelajar-pelajar, jadi guru boleh menggunakan beberapa kriteria yang sesuai untuk membuat penilaian analitik. Contohnya seperti pengenalan, gaya bahasa, cara penyampaian pelajar tersebut dan juga isi dan maklumat yang disampaikan. Tidak hanya kriteria, penerangan tentang kriteria dan juga skala perlu dijelaskan di dalam rubrik analitik. Manakala rubrik holistik pula bersifat menyeluruh dan merupakan satu panduan untuk membuat penilaian berdasarkan kesan secara keseluruhan atau kombinasi kesemua kriteria. Pendekatan ini menggunakan nilai yang tepat, iaitu menggunakan skala sekurang-kurangnya dari 1 hingga 3 dan kemudian diterjemahkan kepada cemerlang, baik, sederhana, lemah atau sangat lemah. Setelah memahami definisi dan konsep bagi kedua-dua rubrik secara baik, maka tugasan bagi pembinaan dan penilaian rubrik bagi aktiviti yang telah kami pilih iaitu pertandingan memasak secara berkumpulan sempena sambutan Hari Guru dapat dilaksanakan. Saya akan bentangkan tentang rubrik analitik. Di sini terdapat 5 kriteria yang ingin dinilai semasa pertandingan memasak ini berlangsung. Yang pertama dari segi masa, yang kedua dari segi kerjasama, yang ketiga dari segi kebersihan, yang keempat pula dari segi rasa dan yang terakhir adalah dari segi kreativiti atau persembahan. Okey, nilai skor pula terbahagi kepada 4 iaitu skor 4 cemerlang, skor 3 adalah baik, skor 2 adalah sederhana dan yang skor 1 adalah penambahbaikan. Okey, saya akan jelaskan macam mana setiap peserta atau setiap kumpulan ingin mendapatkan skor-skor tersebut berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Okey, yang pertama adalah kriteria masa. Untuk mendapatkan skor yang cemerlang, makanan yang dimasak dapat disiapkan, makanan dihidangkan dengan sempurna dan tempat memasak telah dibersihkan dalam masa yang telah diperuntukkan. Okey, untuk skor baik pula, makanan yang dimasak dapat disiapkan, makanan dihidangkan dengan sempurna tetapi tempat memasak tidak dibersihkan dalam masa yang telah diperuntukkan. Untuk skor sederhana pula, makanan yang dimasak dapat disiapkan tetapi makanan tidak dihidangkan dengan sempurna dan tempat memasak tidak dibersihkan dalam masa yang telah diperuntukkan. Okey, untuk skor penambahbaikan,
Makanan yang dimasak tidak dapat disiapkan, makanan tidak dihidangkan dengan sempurna dan tempat memasak tidak dibersihkan dalam masa yang telah diperuntukkan. Okey, untuk kriteria kerjasama pula, untuk mendapatkan skor yang cemerlang, semua ahli kumpulan bekerjasama semasa pertandingan memasak berlangsung. Untuk mendapatkan skor baik, lebih daripada separuh ahli kumpulan bekerjasama semasa pertandingan berlangsung. Untuk mendapatkan nilai skor yang sederhana, kurang daripada separuh ahli kumpulan bekerjasama semasa pertandingan berlangsung. Dan untuk mendapatkan skor penambahbaikan, semua ahli kumpulan tidak bekerjasama semasa pertandingan berlangsung. Bagi kriteria kebersihan pula, untuk mendapatkan skor cemerlang, ia akan dinilai melalui peralatan dan tempat memasak dalam keadaan sangat bersih. Untuk skor baik, ia akan dinilai melalui peralatan dan tempat memasak dalam keadaan bersih. Manakala skor sederhana, ia akan dinilai melalui peralatan dan tempat memasak dalam keadaan kurang bersih. Dan untuk skor penambahbaikan, peralatan dan tempat memasak dalam keadaan tidak bersih. Seterusnya, iaitu kriteria rasa ataupun tekstur. Bagi makan cemerlang, ia akan dinilai melalui makanan yang dimasak mempunyai rasa yang mencukupi dan warna yang menepati standard nutrisi. Bagi makan baik pula, ia akan dinilai melalui makanan yang dimasak mempunyai rasa yang cukup dan warna yang kurang menepati standard nutrisi, ataupun makanan yang dimasak mempunyai rasa yang kurang mencukupi dan warna yang menepati standard nutrisi. Bagi skor sederhana, makanan yang dimasak mempunyai rasa yang kurang mencukupi dan warna yang kurang menepati standard nutrisi. Untuk skor penambahbaikan, ia akan dinilai melalui makanan yang dimasak tidak mempunyai rasa dan warna tidak menepati standard nutrisi. Dan kriteria yang terakhir ialah kriteria kreativiti ataupun persembahan. Bagi skor cemerlang, penilaian akan dibuat melalui kreatif dalam menggunakan bahan memasak yang telah disediakan dan kreatif dalam persembahan hidangan. Untuk skor baik, ia akan dinilai melalui kurang kreatif dalam menggunakan bahan memasak yang telah disediakan dan kreatif dalam persembahan hidangan, ataupun kreatif dalam menggunakan bahan memasak yang telah disediakan dan kurang kreatif dalam persembahan hidangan. Untuk skor sederhana, ia akan dinilai melalui kurang kreatif dalam menggunakan bahan memasak yang telah disediakan dan kurang kreatif dalam persembahan hidangan. Dan untuk skor penambahbaikan, tidak kreatif dalam menggunakan bahan memasak yang telah disediakan dan tidak kreatif dalam persembahan hidangan. Seterusnya ialah rubrik holistik. Rubrik holistik bersifat menyeluruh dan juga merupakan panduan untuk membuat penilaian berdasarkan kesan dan keseluruhan ataupun kombinasi keseluruhan kriteria. Untuk nilai yang tertinggi ialah cemerlang, manakala penerangannya pula, makanan yang dimasak dapat disiapkan dan juga dihidangkan dalam keadaan yang sempurna. Tempat memasak telah dibersihkan dalam keadaan masa yang diperuntukkan. Semua ahli kumpulan bekerjasama semasa pertandingan berlangsung. Peralatan dan tempat memasak dalam keadaan sangat bersih. Makanan yang dimasak mempunyai rasa yang sangat mencukupi dan juga warna yang menepati standard nutrisi. Kreatif dalam menggunakan bahan masakan dan juga disediakan dalam keadaan yang kreatif dalam persembahan hidangan. Nilai yang seterusnya ialah baik. Penerangan untuk nilai skor baik ialah makanan yang dimasak dapat disiapkan dan dihidangkan dalam keadaan sempurna, tetapi tempat memasak tidak dibersihkan dalam masa yang diperuntukkan. Lebih daripada separuh ahli kumpulan bekerjasama semasa pertandingan berlangsung, manakala peralatan dan tempat masak dalam keadaan yang bersih. Makanan yang dimasak mempunyai rasa sangat kurang mencukupi dan juga warna yang menepati standard nutrisi. Kurang kreatif dalam menggunakan bahan masakan yang telah disediakan dan kreatif dalam persembahan hidangan. Yang ketiga, nilai skor sederhana adalah 2. Kita bagi maka apabila makanan yang dimasak dapat disiapkan tetapi tidak dihidang dalam keadaan sempurna dan tempat memasak tidak dibersihkan dalam masa yang diperuntukkan.
Kurang daripada separuh ahli kumpulan bekerjasama semasa pertandingan berlangsung. Peralatan dan tempat memasak dalam keadaan kurang bersih. Makanan yang dimasak mempunyai rasa yang kurang mencukupi dan warna yang kurang menepati standard nutrisi. Dan kurang kreatif dalam menggunakan bahan memasak yang telah disediakan. Dan kurang kreatif dalam persembahan hidangan. Yang keempat, nilai skor perlu penambahan baik kan adalah 1. Kita bagi markah apabila makanan yang dimasak tidak dapat disiapkan, tidak dihidangkan dalam keadaan sempurna, dan tempat memasak tidak dibersihkan dalam masa yang diperlukan. Semua ahli kumpulan tidak bekerjasama semasa pertandingan berlangsung. Peralatan dan tempat memasak dalam keadaan tidak bersih. Makanan yang dimasak tidak mempunyai rasa dan warna tidak menepati standard nutrisi. Tidak kreatif dalam menggunakan bahan memasak yang telah disediakan. Dan tidak kreatif dalam persembahan hidangan. Kesimpulannya, berdasarkan lampiran rubrik aktiviti pertandingan memasak secara berkumpulan sempena sambutan Hari Guru yang dilampirkan, kita dapat menyimpulkan bahawa rubrik adalah sebuah sistem penilaian yang sangat efektif dalam menilai prestasi atau kemahiran murid-murid di dalam pelibatan mereka, tidak kira di dalam aktiviti kelas ataupun aktiviti luar bilik darjah. Kedua-dua kaedah rubrik iaitu analitik dan holistik amat membantu para guru untuk membuat pemakahan dengan lebih mudah, lebih telus dan ia juga menggambarkan satu kriteria penilaian yang lebih konsisten. Merujuk kepada contoh rubrik yang telah kami bentangkan, ia menunjukkan bahawa untuk menggunakan rubrik, sesuatu rubrik, ia perlu disesuaikan dengan kriteria dan aktiviti yang ingin dijalankan terhadap para pelajar. Sebagai contoh, jika kita guru sebagai juri pertandingan ingin menilai kriteria murid atau kumpulan murid yang menyertai pertandingan memasak ini, kita menggunakan rubrik yang sesuai supaya dapatan yang diperoleh itu lebih sahih dan konsisten. Jika penilaian yang lebih mendalam diperlukan, maka rubrik analitik adalah kaedah yang lebih sesuai. Selain memudahkan pihak guru, kita juga dapat melihat bahawa penggunaan rubrik turut membantu para pelajar menjadi pengukur kepada potensi diri sendiri dan juga mereka dapat mengukur prestasi kumpulan-kumpulan lain. Penggunaan kaedah ini dapat menjimatkan masa guru dalam menilai dan menerangkan pencapaian pelajar satu persatu. Misalnya, dalam aktiviti pertandingan memasak ini, para juri iaitu terdiri daripada guru-guru sekolah tidak perlu menilai ataupun tidak perlu menerangkan satu persatu mengenai penilaian mereka memandangkan setiap skor yang diberikan sudah mempunyai penilaian dan penerangan masing-masing. Itu sahaja daripada kumpulan 8. Sekian, terima kasih.